Saudara, meskipun nilai ringgit dibuka sedikit meningkat pagi ini berbanding dolar Amerika Syarikat, namun angka itu masih dalam kadar terendah sejak lebih 2 dekad yang lalu setelah krisis kewangan Asia 1998. Dalam negara pula, ringgit diniagakan kebanyakannya tinggi berbanding sekumpulan mata wang utama. Bank Negara Malaysia komited bahawasanya kejatuhan ringgit disumbang sebahagiannya daripada faktor luar termasuk pelarasan pasaran kepada perubahan jagaan kadar faedah Amerika Syarikat, kebimbangan geopolitik dan juga ketidaktentuan yang menyelubungi prospek ekonomi China. Dan lebih penting, paras masa ringgit tidak mencerminkan prospek positif ekonomi Malaysia menuju ke hadapan. Cuma pokoknya, sejauh mana kebimbangan rakyat itu pada waktu kini ada asasnya. Kecukupan wang di saku adakah bakal tergugat di nilai mata wang yang terus merudum ini? Dan paling penting, bilakah landscape ini akan berhenti dan kembali progresif? Selamat datang ke Perbincangan Akal, analisis kini bermula. Assalamualaikum, hormat saudara. Hari ini kita nak bercakap soal isu prestasi ringgit, ukuran sebenar ekonomi. Satu persoalan yang harus untuk kita perbincangkan kali ini, memandangkan ruang lega di mana-mana media, rakyat sudah tertarik untuk berbincang tentang perkara ini. Sama ada mereka betul-betul arif ataupun tidak, itu cerita kedua. Bagi mereka, ini soal wang. Soal wang terkait dengan kehidupan mereka, maka mereka mahu berpartisipasi dan mahu mengikuti apakah keadaan sebenar yang berlaku dalam ekonomi kita. Dan kali ini saya bersama dengan dua individu yang tidak asing lagi, yang sering kali saya bertemu bercakap soal isu ekonomi negara. Di sebelah saya, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, penganalisis ekonomi dari UniKL Business School, dan di hujung sana Dr. Mustaza Mansur, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan juga Pengurusan UKM. Selamat datang kedua-duanya. Saya pasti kebanyakan rakan-rakan media saya pun banyak menghubungi kedua-duanya untuk bertanyakan tentang bagaimana sebenarnya ekonomi kita ni, adakah benar ringgit itu mencerminkan prospek ekonomi negara, keruduman ekonomi negara, pengembangan ekonomi negara, dan persoalan-persoalan ini harus untuk kita cerakinkan dan kita fahami bersama-sama kerana rakyat juga harus tahu ia terkait tentang soal kehidupan mereka. Permulaan ini saya nak bercakap dulu berkaitan tentang ringgit Malaysia yang dilihat secara faktanya memang jelas bahawasanya analisis Bloomberg menyatakan dan juga Bank Negara Malaysia juga menyatakan bahawasanya sekarang ini ringgit Malaysia kita berada di paras terendah lebih daripada berbanding 26 tahun yang lalu, krisis 1998, dan difahamkan juga ianya bukan semata-mata faktor itu faktor domestik. BNM secara jelas melalui kabinetnya menyebut bahawasanya banyak faktor-faktor lain juga, khususnya faktor daripada luaran. Bagaimana yang saya sebutkan, tiga perkara tadi antara faktor terangkum. Cuma apabila banyak daripada kita membuat pembandingan dan penilaian antara krisis kali ini dengan krisis kewangan 1998, kita nak bertanya dahulu tentang dua spektrum ini. Adakah ianya sama ataupun berbeza? Saya nak mulakan dulu dengan Dr. Mustaza dalam konteks ini. Okey, terima kasih pada Dini dan terima kasih pada TV Hijrah sekali lagi menjemput saya. InsyaAllah saya cuba kupaskan tentang isu ini. Okey, kalau kita lihat pada tahun 1998, mata wang kita pun memang merudum disebabkan oleh faktor-faktor yang kita rasakan sebenarnya macam ni. Permintaan dan penawaran mata wang sebenarnya sangat mempengaruhi mata wang di dalam pasaran. Okey, selalunya kita berbincangkan kos hidup, kita bincangkan tentang upah, harga minyak dan sebagainya, itu mikro. Sekali ini kita akan lihat dari sudut makro. Okey, untuk pengetahuan semua, apa yang menyebabkan permintaan itu wujud mata wang itu ada 5. Okey, yang pertama adalah bila kita import dan ekspor barang. Okey, yang kedua apabila pelancong datang ke sini sama ada dia nak meneruskan pelajaran ataupun nak berjalan-jalan dan sebagainya. Yang ketiga disebabkan oleh bila mereka membeli aset-aset kewangan seperti saham, emas dan sebagainya. Yang keempat, kalau sekiranya mereka datang ke sini untuk membuat FDI, buat pelaburan lawan asing, buat kilang dan sebagainya. Dan yang kelima adalah, inilah yang punca utama pada waktu 1998, iaitu spekulator. Spekulator ini akan membeli mata wang pada waktu yang mereka rasakan mereka untuk mengauk keuntungan. Jadi itu antara 5 faktor. Permintaan atau penawaran. Bila permintaan itu mata wang itu tinggi berbanding negara yang lain. Contohlah, saya bagi contoh, US permintaannya tinggi berbanding dengan permintaan mata wang Malaysia agak relatifnya rendah. Ini menyebabkan nilai mata wang dia akan naik. Macam harga ayam lah, kalau ramai beli ayam pada waktu musim perayaan, harga ayam akan naik. Begitu juga mata wang. Jadi apa yang kita nampak di sini ialah 1998, dari segi pemahaman saya, dia lebih pada faktor yang kelima tadi. Okey. Namun pada kali ini, dia banyak faktor yang lain.
Okey, kalau kita lihat mungkin disebabkan oleh selepas COVID. Hari itu kita pernah bincang. Masa COVID semua simpan duit dan sebagainya. Bila lepas COVID, lepas geram. Pergi keluar melancong dan sebagainya. Beli-beli barang aktiviti semua laju dan sebagainya. Okey, dan sebagainya. Kalau kita lihat mungkin dari segi OPR kita pun berbanding dengan OPR di US ataupun Fed, dia letak paling tinggi yang dalam sejarah dia, tetapi menyebabkan orang pergi ke negara dia. Jadi itu antara faktor-faktor yang menyebabkan puncanya berlaku nilai mata wang kita relatifnya rendah, semakin rendah disebabkan oleh faktor 1, 2, 3 dan 4. Tetapi yang 4, 2, 98 yang kelima. Okay, Itu bagi empat pemahaman saya. faktor awal ini barangkali kita harus cerahkan, kita fahamkan lebih mendalam lagi. Empat faktor ini kalau saya boleh ringkaskan bahawasanya ini merupakan faktor yang berlaku dalam konteks bagaimana hubungan antara urusan-urusan niaga itu boleh berlaku. Di dalam konteks ini, Dr. Abi, mungkin saya nak memahami pula bagaimana daripada empat faktor ini adakah terkait daripada asas daripada dasar dalaman kewangan atau ekonomi negara satu negara tersebut, ataupun ia tergantung kepada transaksi behavior, tingkah laku daripada barangkali domestik pengguna ataupun daripada pemain industri. Baik, Dini. Terima kasih. Terima kasih kepada yang saya hormati, sahabat saya Dr. Mus. Selalu kami jumpa online. Baik, satu soalan, topik yang menarik. Saya tambahlah mungkin daripada sini. Kalau kita nak tengok kan, kita faham yang menjaga ringgit ni adalah Bank Negara. Okey, Bank Negara sendiri itu dipanggil dasar monetary. Jadi dasar monetary Malaysia dikawal oleh kadar turunan OPR lah. Semua tahu. Pada masa yang sama juga berlaku di mana yang kita panggil pihak kerajaan dipanggil fiscal policy ataupun polisi fiskal. Di mana kerajaan menentukan belanjawan dan sebagainya. Antara faktor-faktor yang menjawab soalan Dini tadi adalah apa yang berlaku adalah banyaknya kecairan. Kalau kita tengok kita panggil M3 dalam di Bank Negara M3 kita tengok pertumbuhan kecairan tunai di Malaysia cukup baik. Sebab itulah apabila kerajaan dalam belanjawan yang lalu untuk tahun 2024 ni 393 bilion. Tahun sebelum tu 380 bilion. Jadi kerajaan sebenarnya dari segi dasar fiskal, kerajaan mahukan ekonomi domestik itu berkembang. Sebab dia dah nampak dah dia akan ada slow down daripada ekonomi dunia lah. Jadi dasar memang macam tu. Jadi ini satu benda yang bagus sebenarnya. Kalau tak ada kerajaan menjalankan dasar fiskal yang seperti itu, mungkin ekonomi domestik kita mungkin tak sihat seperti sekarang. Kan mungkin kita walaupun dalam keadaan OPR yang 3%, kadar inflasi masih kekal 1.5%, kadar pengangguran 3.3%, kan. Tapi dari segi consumption sebenarnya kita perlu faham bahawa dari segi M3 money supply sampai bulan Disember naik sampai 6%. Jadi kecairan tunai dalam pasaran. Jadi bila kecairan duit tu banyak, ringgit tu banyak, kan? Ini saya cerita makro lah, macam Dr. Mus kata tadi makro, kan? Apa yang berlaku? Banyaklah supply ringgit kita. Bila supply ringgit kita, harga dia jatuh lah. Itu secara mudahnya dari segi trading, dari segi pasaran forex lah. Itu yang berlaku sebenarnya. Tapi kalau kita tengok memang kalau saya boleh katakan external factor ni, faktor luar kita semua tahu. Bank Negara ada kata geopolitik dan sebagainya. Faktor dalaman, faktor domestik itu sendiri. Kita kena faham dasar fiskal dan dasar monetary sebenarnya mengembang. Memang belanjawan kita pun kalau ingat PMF kata mengembang. Bila mengembang banyaklah kecairan. Orang pergi shopping, orang pergi itu kan macam Dr. Mus kata tadi, lepas geram. Kan? Orang beli kereta kita tengok. Jualan kereta paling banyak bulan Januari 700,000. 730 nak keluar Proton apa lagi macam-macam lah model baru-baru yang akan datang. Jadi kita nampak di mana di situlah walaupun bagaimanapun kadar inflasi dan sebagainya kecairan tunai dalam pasaran cukup baik. Dan bila dari segi pasaran itu jadi permintaan kalau orang katalah jatuh. Negara lain kenapa Malaysia ni teruk daripada negara lain, Indonesia, Thailand kan sangat baik kan. Ini faktor-faktornya lah. Okey, kalau kecairan dalam pasaran itu baik, dianggap baik, bagaimana ia boleh menyebabkan ringgit kita sedikit melemah dalam konteks ini? Dan akhirnya adakah itu satu perkara yang bagus? It's a supply and demand sebenarnya. It's supply. Bila supply duit tu banyak, kan. Jadi dia membantu dari segi ekonomi. Tapi padahnya dia ada pro and con lah. This is where kita panggil balancing act lah antara dua ni. Kan, antara dua ni. Kalau terlebih supply, ini yang kita hadapi sekarang lah harga ringgit. Tapi kalau kekurangan supply, jadi mungkin ekonomi itu akan berkembang domestik tak seberapa lah. It's just about balancing. Okey.
terlebih sekarang kalau menggunakan logik seperti itu, apa yang itu sedang berlaku, ia bermakna kita dalam keadaan terlebih supply. Menghadapi keadaan terlebih supply ini bukanlah satu perkara yang baru bulan ini terjadi. Kalau kita tengok trend kejatuhan nilai ringgit itu berbulan-bulan. Kita boleh lihat, kita baru sekejap saja naik pada awal 2023. Betul. Kemudian kita nampak berlaku keduduman. Strategi yang digunakan oleh BNM untuk menangani perkara ini, takkan tidak ada satu strategi lain untuk digunakan untuk setidak-tidaknya mengawal situasi tersebut daripada terlebih supply, Doktor? Okey, seperti mana Dr. Aimi katakan, dasar kewangan dan dasar fiskal adalah salah satu tools yang sangat penting yang kerajaan boleh gunakan untuk mengawal masalah inflasi, masalah recession dan sebagainya. Okey, kalau kita nampak di situ ialah apa yang saya bagi pada pendapat saya ialah Bank Negara dia telah mainkan peranannya. Okey, namun begitu. Okey, kalau kita lihat kalau ikutkan Bank Negara dia cuba untuk naikkan OMR okey pada waktu COVID sehinggalah sekarang okey daripada 1-2% and then sekarang dah jadi 3% dan seterusnya. Kalau kita lihat, kalau sekiranya itu naik lagi sekali, kesannya adalah bukan sahaja dapat mengawal dari segi kecairan tadi, perbelanjaan, gelagat manusia yang ingin berbelanja dan sebagainya, tetapi sebenarnya yang terkesan ialah rakyat yang tidak dapat berbelanja. Maksudnya pendapatan boleh guna lebihan dia, tidak ada di dalam poket. Bermaksud apabila dinaikkan OMR itu, mereka terpaksa membayar pada kadar bunga yang telah meningkat disebabkan oleh OPR yang meningkat itu. Sebab itu kita nampak banyak dinyatakan mereka tak setuju OPR itu dinaikkan. Okey. Cerita dia senang, bukan cerita senanglah, topik ini sebenarnya susah. Tapi cerita dia mungkin bagi saya, okey, dia tidak ada mana yang betul, mana yang salah. Kita tahu ekonomi saya dah banyak kali saya cakap ini. Ada benda yang kita boleh setuju, ada benda yang kita tak setuju. Contoh GST dan SST. Tapi kita bincang pasal mata wang. Ekonomi, bila kita bincang kadar mata wang asing ni, kita kena bayangkan ekonomi itu seperti sistem manusia. Bila sistem manusia itu rosak paru-parunya, jantungnya, jadi manusia tidak dapat bergerak dengan baik dengan sempurna. Begitu juga ekonomi. Ekonomi ini tidak boleh berharapkan kepada Bank Negara semata-mata. Tidak boleh mengharapkan kepada MOF semata-mata, Kementerian Ekonomi semata-mata. Tetapi sebenarnya ekonomi perlu ada kerjasama antara semua ejen. Okey. Kita cerita mudahlah. Kalau kita lihat pelabur. Okey, 5 faktor tadi, pelabur. Kalau pelabur banyak melabur ke negara kita, okey, baru-baru ini 380 bilion telah pun diluluskan. Harap-harap dapatlah 80% berjaya direalisasikan. Peluang pekerjaan telah meningkat dan sebagainya. Dan bila mereka melabur di sini, mereka perlukan mata wang kita, maka nilai mata wang kita mula kembali baik. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat peniaga contohnya, peniaga memang terkesan sebab dia terpaksa beli barang-barang yang diimport. Dan barang-barang yang diimport ialah contoh, kalau Malaysia ni makanan dia ialah perlu ada bawang. Sekarang ni bawang di India sendiri mereka pun telah embargo kan. Jadi macam mana? Jadi caranya ialah mungkin. Okey, saya rasa nampak baru-baru ni pun cakap perlu ada tanaman urban kit di bandar. Okey, perlukan sediakan pertanian besar-besaran untuk ni. Jadi banyak benda-benda yang kita lihat. Itu baru dua. Penggunanya, kerajaannya, semua kena kerjasama. Kalau semua kerjasama, insya-Allah kesannya jangka pendek kita nampak, jangka panjang pun kita nampak. Okey, baik. Soal FDI itu nanti saya nak pertanyakan bagaimana dengan peningkatan FDI dalam negara ini, kita nak memastikan landscape ekonomi kita dalam keadaan yang positif dan konsisten meskipun ringgit terus melemah. Semuanya persoalan yang akan saya tanyakan selepas ini. Saya sempat meninjau di ruangan komen Facebook sebentar tadi melihat bagaimana reaksi daripada penonton, antaranya yang menginginkan dan mengidamkan agar semuanya sempurna dalam kehidupan dan terutama dalam soal ekonomi ini. Tetapi saya kira agak mustahil perkara itu kerana kitaran ekonomi itu berubah-ubah dan melibatkan banyak kitaran yang harus untuk dilihat. Berbalik kepada perkara ini, saya nak menilai berkaitan tentang tadi FDI itu diumum tinggi dalam sejarah, tetapi perbandingannya pula soal ringgit itu tidak seperti itu. Bagaikan langit dengan bumi berbeza. Kutub itu sedang berada sekarang ini. Memahami tentang isu FDI yang meningkat tetapi ringgit masih melemah. Mengapa perkara ini berlaku ataupun dalam konteks bercakap soal ekonomi, kita tidak boleh membawa masuk isu ini dalam satu basket yang sama. Dr. Aimee. Baik. Isu
okey, FDI yang banyak ya, memang diumumkan banyak, tapi kita perlu tahu itu diluluskan. Jadi dia nak masuk tu pun dia ada step-step dia. Kita faham pelabur pun dia ada dia punya own timing. Tapi itulah satu benda yang positif untuk negara. Ada orang masih nak melabur dalam keadaan ekonomi yang dunia yang begitu orang kata sejuk ni kan, sejuk. Tapi masih ada. Tapi apa yang berlaku di sini adalah minat pelabur luar kepada Malaysia tetap ada, tetap ramai, tapi hakikatnya orang kata FDI banyak. Kenapa ringgit jatuh? Betul. Dia belum sampai lagi duit tu. Ada yang masuk dah sikit. Kalau saya tengok report daripada Bank Dunia pada November tahun lepas yang masuk ke Malaysia actually 6 bilion. 6 bilion USD. Bukan ringgit 6 bilion USD yang masuk. Jadi kalau kita bukan hanya kita, Thailand pun mengalami masalah yang sama. Yang banyak adalah di Filipina. Dan kita nampak currency di Filipina naik sikit. Tapi Filipina kenapa? Sebab dia merubah kepada equity, dia bagi 100% kepada orang luar untuk pegang syarikat di Filipina. Jadi hakikatnya memanglah kalau FDI itu melabur dan sebagainya. Bukannya FDI kita perlu, satu lagi perlu masuk adalah DDI. Betul. Okey, domestic direct investment kita panggil. Jadi para pelabur tempatan juga patut diberikan galakan, patut diberikan insentif untuk mereka terus melabur. Kalau mereka faham, kalau kita tengok daripada bulan Februari tahun lepas 2023 apabila ekspor mula menurun, ya, bukan hanya kerajaan, malah pihak swasta turut melihat dan tahu di mana nak fokus. Dia fokus pada banyak pelaburan banyak di dalam negara. Kalau kita tengok JLC seperti di Sandabi, ya, di mana mereka melabur, banyakkannya dengan membeli UNW. Di mana fokus dia? Dia nampak Malaysia. Sebab di luar dunia kita belum tentu. Selalu banyak faktor di luar seperti geopolitik dan sebagainya. Kita bincang. Jadi kita tak perlu terlalu risau sangat pasal ringgit ni. Dia bagi kita mungkin seasonal. Faktor luar seperti dia katakan oleh Governor Bank Negara, faktor luar adalah yang paling utama. Kalau kita letak percentage tu, mungkin lebih 50% disebabkan oleh external factor atau faktor luar, bukan faktor domestik. Jadi kalau pelaburan nak masuk pun dia akan masuk step by step lah. Kan? Memang itu bagus, sesuatu yang bagus kalau dapat sampai 200 lebih dekat 300 bilion 360 bilion untuk masuk tahun ini. Tapi adakah pelabur luar ini akan menanti juga reaksi pasaran dalam negara kita untuk tempoh barangkali 2 suku ke depan lagi, ataupun ianya masih lagi mereka tetap yakin dengan prospek perkembangan ekonomi semasa? Dia bergantung kepada bisnes apa yang dia masuk. Kalau dia daripada segi manufacturing or microchips, dia akan tengok sekarang microchip dia ada cycle dia. Sekarang cycle dia tengah slow. Kalau dia pelabur itu, dia akan pergi pada microchips lah. Tapi kalau dia dalam perniagaan infrastruktur misalnya, pelaburan infrastruktur ataupun pengeluaran barang lain, dia akan tergantung kepada industri masing-masing. Ini yang merisaukan saya juga apabila kita bercakap soal faktor luaran ini, apabila saya lihat bagaimana prestasi mata wang China, yuan. Sekarang ini berada turun 25 mata dan dikabarkan akan terus lembab untuk beberapa bulan akan datang, dan kebergantungan kita dengan China masih lagi dalam keadaan tinggi. Doktor, dalam konteks ini, reaksi daripada China yang semakin melemah, dalam masa yang sama Amerika Syarikat pula, dolar semakin mengukuh. Dua faktor elemen ini sikit sebanyak saya percaya akan menjejaskan ringgit kita. Okey, terima kasih Dini. Kita bincang ni dalam skop FDI. Okey, kalau kita lihat adakah kita perlu meneruskan kebergantungan pada China? Tidak. Sebab PMX pun kalau kita lihat dengan timnya pergi ke negara-negara bukan hanya khusus pada China, tetapi negara-negara yang dia rasakan boleh untuk mendapatkan modal pelaburan. Contohnya di Timur Tengah. Banyak negara-negara lain yang kita nampak mereka mempunyai duit, mereka mempunyai rasa hasrat untuk membuka kilang, membuka apa-apa syarikat dan sebagainya. Tetapi kena ingat, apakah faktor-faktor yang menyebabkan mereka untuk datang di sini? Kalau nilai mata wang kita dalam keadaan yang relatifnya rendah, mereka lagi seronok sebab mereka bila tukar dapat duit kita lagi banyak. Okey, jadi segalanya bagi dia murah. Tetapi adakah kita bersedia? Seperti mana yang Dr. Aimi katakan tadi, kita dapat lulus 380 kerana kita pergi promosikan negara kita dengan ada lawatan di negara-negara lain, akhirnya kita berjaya dengan peranan MITI, okey, Tengku Zafrul. Okey, jadi dia promotekan negara kita boleh buat ni. Tetapi adakah kita bersedia? Dari segi labornya, dari segi infranya, dari segi faktor-faktor lain. Jadi banyak faktor-faktor lain yang perlu diambil kira. Pernah saya bincang di sini ialah contohnya, alhamdulillah masa belanjawan kita nampak kesannya ialah kalau saya pergi ke Pantai Timur, tidak
saya rasa lebih selesa saya pergi pantai timur berbanding di utara. Sebab jalannya sempit tetapi lori ni banyak. Tapi alhamdulillah dengan ada belanjawan baru ni dibesarkan. Okey, berbalik kepada yang China ni. Okey, apa yang kita nampak di sini ialah kita tahu Jepun pun pernah dia sampai satu tahap yang sangat tinggi, sangat hebat pada waktu 1980-an. Okey, kita pun memang semua dasar pandang ke timur pun ke Jepun. Tetapi kena ingat, dia pernah jatuh teruk sampai bankrupt negara itu, hampir bankrupt. Disebabkan dia beli macam-macam aset di US dan sebagainya, akhirnya mereka terduduk. Tapi alhamdulillah lepas ni dia kembali balik. Okey, begitu juga China. Dia ada satu tahap ketepuan. Tetapi kita kena ingat China tu besar. Jadi mereka pun telah ada kerjasama dengan Russia. Okey, kalau kita lihat laluan sutera tu antara dia dengan Rusia pergi ke Malaysia dengan ada ECRL, dengan ada TRX, saya harap benda ini semua dapat membantu dari segi mereka membuat ekonomi di sini atau kita panggil doing to business, maksudnya akhirnya mendapat menjana, memberikan peluang pekerjaan, akhirnya insya-Allah kita tunggu mudah-mudahan mata wang kita kembali baik. Baik, dalam konteks yang sama juga soal isu penurunan ringgit ini tidak boleh lari bahawa ini akan meningkatkan kos bagi mana-mana industri yang menggunakan bahan import. Ini perkara asas yang perlu kita ketahui. Dan saya nak memahami tentang antara sektor-sektor industri yang memberikan tekanan secara langsung kepada masyarakat kebanyakan. Dr. Amir, apakah bentuk sebenarnya industri yang bergantung sangat tinggi kepada barang-barang import yang akhirnya memberikan kesan langsung juga kepada pengguna yang tidak boleh dilarikan? Kalau saya nak cakap tu memang banyak lah. In fact, kalau kita cakap microchips tadi kan, chip tu sendiri walaupun silika datang dibuat daripada di sini kan, tapi dia juga diimport tempat lain. Banyak barang yang kita ekspor sebenarnya kita import and re-export. Sebab kita dah masuk dalam the whole supply chain. Kita bukan hanya jadi pengeluar bahan mentah. Kita mengimport bahan mentah tempat lain, kita proses dan kita ekspor. Itu memang berlaku. Dan ini tetap merisaukan kita juga. Sebab itu terutamanya bila kita lihat trade surplus ataupun lebihan dagangan semakin mengecil pada bulan Januari. Betul. Saya tahu dah mengecil sehingga 10 bilion. Tak pernah terjadi sebelum ini kan. Tetapi itu antara sebab, bukan hanya disebabkan barang tapi harga nilai ringgit itu sendiri antara penyebab ya. Jadi bila kita mungkin kuantiti yang sama tapi harga telah naik ya. Tak ada siapa contohnya nak jual bawang, kita import bawang daripada India pun dia tak kena bayar US dollar. Betul. Kita nak import barang makan daripada Indonesia pun tetap dalam US dollar, dia tak dalam rupiah ataupun rupiah. Kan? Tapi itulah sebenarnya, walaupun terutamanya lah dalam sektor, kalau nak tanya sektor makanan itu sendiri. Banyak makanan kita ekspor keluar, ada banyak, tetapi kita terpaksa import. Termasuk consumption paling mudah ayam lah. Ayam lah paling mudah, ayam. Paling jelas. Kita import maize, jagung tu dari luar, 60% daripada pellet tu datang import jagung. Jagung tu datang dari mana? Daripada Rusia, Ukraine dan sebagainya. Tempat habis perang sekarang. Tak habis perang lagi sampai sekarang, dah dekat 2 tahun dah. Betul. Ya, jadi bila naik harga maize ni, naik harga jagung, naiklah barang yang kita makan. Memanglah kita punya kapasiti untuk mengeluarkan ayam tu melebihi daripada kita punya consumption. Tak silap saya 110%, maknanya 10% tu ekstra kita boleh ekspor. Tapi ini yang isu. Dalam hal ini juga soal import dan ekspor ini, saya nak menilai bagaimana strategi yang kesempatan yang sepatutnya diambil, iaitu salah satu perkara adalah meningkatkan nilai ekspor kita. Ini merupakan salah satu perkara yang barangkali boleh untuk dilakukan. Walau bagaimanapun, bila saya menyemak kembali prestasi ekspor kita, saya boleh katakan ekspor Malaysia terjejas dengan cukup merudum. Dan difahamkan juga beberapa pakar pendidik antarabangsa juga menjangkakan nilai ekspor kita akan kekal pada paras terendah bagi tempoh yang agak lama. Ini diakui sendiri oleh Ketua Pendidikan Asia di Australia dan juga New Zealand Banking Group. Dan juga Bloomberg Intelligence juga mengatakan pandangan yang sama. Dalam perihal ini, pandangan daripada Dr. Mustazah, apakah yang harus kita ambil sepatutnya perhatian tentang perkara ini? Setidak-tidaknya mengimbangkan kembali sedikit nilai ringgit kita, peluang kita mengeksport lagi. Bagaimana, Doktor? Okey. Kalau kita lihat dari segi ekspor itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan mata wang kita boleh nilainya stabil. Faktor pertama yang saya bincangkan tadi. Okey. Baru-baru ini kalau kita lihat adalah beberapa kementerian mengatakan bahawa kita mempunyai cabaran yang agak sukar dari segi nilai ekspornya. Sebab kita tengok China pun dah mula agak terjejas dari segi GDP-nya dan sebagainya. For sure. Jadi dia punya purchasing power pun juga terganggu. Jadi dari segi kilang dia pun agak terjejas sedikit. Jadi benda-benda itu, faktor-faktor itu menyebabkan nilai ekspor itu terganggu. Okey.
apa yang saya nampak di sini ialah apa yang perlu kita buat adalah faktor lain. Itu dari segi demandnya. Macam mana kalau kita lihat dari segi supply-nya? Kalau kita boleh, ini bagi saya lah apa yang kita nampak lagi jauh lah. Kalau kita boleh cuba menggantikan ataupun bersaing dengan pelabuhan yang ada di Singapura, sekurang-kurangnya kita telah mendapat menjimatkan kos aktiviti ekspor itu. Sekurang-kurangnya ekspor kita di Malaysia lebih menguntungkan berbanding kalau kita menggunakan fasiliti yang mereka ada. Jadi itu antara usaha yang saya rasa pernah kita cuba untuk menggantikan, bukan menggantikanlah, kita cuba untuk setarafkan pelabuhan kita dengan pelabuhan yang ada di Singapura. Jadi ada banyak lagi faktor-faktor yang boleh prosesnya. Okey, kalau kita letak kargo itu di pelabuhan lebih slow sikit berbanding dengan Singapura. Jadi secara tak langsung nilai ekspor kita juga terganggu. Jadi banyak lagi faktor-faktor lain yang saya rasakan boleh difikirkan untuk cuba membantu meningkatkan ekspor itu. Ini perlu langkah yang perlu diambil. Banyak subsidi pun boleh, sebab kadang-kadang ada yang syarikat-syarikat yang memang terjejas sebab kata kos meningkat. Contohlah bagi contoh lain, durian contohnya. Kita pernah ekspor durian. Sekarang China pun dah mula cuba buat benda yang sama. Jadi banyak lagi faktor yang kita kena lihat. Okey, salah satu perkara lagi yang saya risau adalah berkaitan tentang industri sektor perumahan. Yang sudah pun dinyatakan dengan jelas tidak ada lagi bantuan untuk menanggung kos yang mengurangkan kos, kerana kos itu memang terpaksa mereka tanggung dengan kadar lihat kepada inflasi. Kos bagi dasar perumahan, bagi sektor perumahan juga semakin meningkat saban tahun dengan begitu progres yang cukup tinggi, ditambah lagi dengan nilai ringgit seperti ini, ia membimbangkan saya berkaitan tentang bagaimana industri ini akan bergerak dan bagaimana demand dan supply itu juga akan bergerak. Dr. Aimi, untuk strategi buat masa ini, barangkali kita sukar untuk menstabilkan ringgit dengan segera, tetapi harus ada intervensi daripada pihak kerajaan dalam konteks ini. Bagaimana harus untuk dilakukan itu? Okey, industri perumahan sebenarnya dia memang ikut cycle ekonomi. Dia satunya memang dia macam shadow ataupun image pada ekonomi. Kalau ekonomi itu naik, dia akan naik. Sebab apa? Rumah ni kalau kita nak beli rumah, dia akan masa bukan hari ni nak besok siap, tak boleh. Dia akan masa mungkin katanya 2 tahun. Mesti beli rumah 2 tahun baru siap lah, ataupun 3 tahun kalau apartment kan. Jadi dia akan mimik ekonomi. Kalau demand bagus, rumah ekonomi tengah baik kan, maka dari segi supply rumah tu ada peningkatan. Tapi bila macam sekarang ni ekonomi mendata kan, jadi demand pun berkurangan. Tapi dari segi kalau kita expect, biasanya orang beli rumah ni, ini daripada aspek first saya tengok daripada aspek orang pembeli rumah. Okey, OPR 3%. Betul. Kecairan bagus, bank nak lulus pun mudah. Tetapi dah ada, kita dah semua everything tu tak banyak berubah kan. Boleh. Tapi on the other side tu harga rumah. Harga rumah tu sebenarnya itu yang kita perlu, sebab kita ada lari. Kita import besi. Betul. Simen. Kan? Itu kita tak bahan paling penting. Bahan paling penting. Dan industri perumahan ni dia ada banyak domino effect. Antaranya adalah termasuk juga dari segi buruh pekerja mahir dan pelbagai lagi. Jadi the whole chain ni daripada untuk industri ni cukup besar. Sebab itulah bila Reda dan sebagainya mengumumkan, kita risau. Sebab banyak rumah dia buat, banyakkan rumah 500,000, 600,000 tak terjual. Tapi rumah yang 300,000 tak banyak. Sebab apa? Tanah mahal. Tambah di Lembah Kelang ni kan, di Johor, di Pulau Pinang dan sebagainya. Boleh tambah sikit? Boleh. Okey, kalau kita lihat, tadi Dini ada tanya pada Dr. Aimi, kata apakah kesan bantuan wang itu kepada pengguna? 3 benda. Manusia tak boleh hidup tanpa makanan. Betul. Manusia tak hidup sempurna tanpa tempat tinggal. Betul. Manusia juga perlukan bantuan yang lain, contohnya transportation dan sebagainya. Jadi mata wang ini sebenarnya memberi kesan yang besar kepada tiga-tiga ini. Tiga ni. Kalau kita tempat tinggal tu, harga rumah sejak daripada 2009 itu naik disebabkan oleh masa itu permintaan banyak. Waktu itu pinjaman boleh mudah untuk buat pinjaman. Lepas tu bank negara nampak, dia stopkan, jangan buat pinjaman 20 tahun lagi, buat 10 tahun. Warga asing dia sekatkan untuk beli. Sekarang upah minimum tu, orang Indonesia, orang yang mana nak buat rumah, dia akan minta minimum upah yang tinggi, dan minimum mereka tak ramai. Betul. Mereka dah tak ramai sebab lepas saja Covid, mereka untuk bekerja dah kurang. Jadi itu semua faktor-faktor yang menyebabkan harga rumah. Ini fakta. Ini fakta. Ini tak ada lari. Okey, ini satu perihal yang saya kira perlu untuk saya perbincangkan dalam perbincangan lain. Kerana ada isu-isu mendalam lagi tentang perkara ini. Tetapi selepas ini saya bincang bagaimana strategi pemulihan itu harus diletakkan, memandangkan sekiranya tidak bergerak ataupun masih lagi berletak yang sama, kebimbangan perkara-perkara lain dalam ekonomi itu barangkali akan terjadi. Dan perkara itu kita bincang selepas ini.
Baik, Ketua Ekonomi MBank Firdaus Rosli menyatakan bahawasanya proses pemulihan nilai ringgit memerlukan waktu dan ia juga memerlukan pelaksanaan rencana jangka masa panjang. Kalau saya lihat juga trend daripada keputusan oleh Jawatankuasa Pasaran Terbuka Pasaran iaitu di Amerika Syarikat, FOMC juga mengatakan bahawasanya kitaran kenaikan kadar faedah dijangka akan dihentikan tidak lama lagi. Sudah ada prospek ke arah itu melihat bahawasanya ini akan terkawal selepas ini dan akan membantu juga kepada mata wang bagi negara-negara lain. Dan perlu difahami bahawasanya isu mata wang ini bukan terkesan kepada Malaysia semata-mata, beberapa negara-negara juga banyak sebenarnya terkesan daripada apa yang sedang berlaku. Dalam perihal ini saya nak bertanya kepada Dr. IB, kita harus mencari plan rancangan yang bersifat jangka panjang. Tidak boleh sekadar semata-mata untuk menyelesaikan isu ketika itu semata-mata. Harus ada perancangan tadi. Memandangkan kerana kesan itu bukan semata-mata kepada satu sektor. Pelbagai sektor akan terkena perihal ini. Buat masa ini, Dr. IB, apa yang harus kita cari dahulu untuk memulakan langkah awal bagi memastikan sudah ada kita mengikuti perkembangan semasa dalam pasaran itu? Baik, kita faham dari awal tadi cakap kita ada external, kita ada internal factor. Kita faham dulu faktor mana yang internal factor yang kita boleh kontrol dulu. Yang ada external factor macam Federal Reserve Amerika Syarikat dia nak tunggu, kita tak nak buat apa. Saya dengar kata mungkin bulan 6 ni pun dia tak turun juga dia punya interest rate. So we cannot do anything. Itu bukan hal kita. Kan? Tapi apa yang kita boleh buat? Apakah memang betul dalam segi pensusuran ekonomi dia akan mengambil masa. Antaranya lah yang kita boleh buat yang kita katakan kurangkan, kalau orang cakap kurangkan barangan import. Ya. Cuba tambahkan FDI, tambahkan GDI dan sebagainya. Ya, tetapi memang mudah kita nak cakap, terutamanya kalau kita sudah terbiasa mengimport. Ya, dan bahan itu semuanya barang makanan lah. Kita mengimport sekarang tak silap saya dah dekat 70 bilion ringgit setahun. Hampir 70 bilion dulu. Tak silap saya 2 tahun lepas baru 55 bilion. Saya ingat lagi masa Perdana Menteri yang dulu. Bila sekarang dekat 70 bilion saya pun terkejut. Kan? Jadi kita harus ingat di mana kalau dengan SST dan sebagainya, dia balik pada kita sebenarnya. Kalau kita point pada kita balik pada kita sendiri. Di mana kita kena mula menjaga dari segi consumption, pembelian atau penggunaan kita. Kita tak boleh terlalu mengikut nafsu orang kata. Kan ini pada household lah, pada setiap isi rumah lah. Kita kena kontrol belanjaan kita. Kita tak terlalu mahu nak beli kereta kan. Memang ada kemampuan nak beli kereta, tetapi adakah dia sesuatu yang keperluan macam Dr. Mus kata tadi kan. Ada 3 benda yang kita perlu. Tetapi kita juga harus melakukan pensusunan semula dari segi makanan. Di manakah adakah ada dasar-dasar Kang dari segi makanan ataupun sayur-sayuran yang kita boleh tanam sendiri. Kurangkan import daging. Kurangkan bagaimana kita mengurangkan kita cerita pasal ayam. Bagaimana kita menggunakan banyak dah dengan cerita dari segi saya dengar daripada MADI, daripada UPM, hampas kelapa sawit digunakan untuk makanan ayam. Itu patut kita lakukan. Bagaimana nak dikomersialkan itu? Adakah itu isu kartel yang mengimport? Adakah isu pasarannya? Jadi kita harus zoom in. Orang mungkin nampak banyak kajian sekarang buat dari segi subsidi bersasar, kenaikan SST, tapi dia orang tak nampak kajian sebenarnya sedang cuba menyusun dari segi kartel. Banyak kata-kata ni kartel, pelbagai kartel lah. Saya nak katakan pengimport pun yang kelapa, pelbagai lagi banyak terlalu banyak kartel yang memegang yang menentukan harga. Macam kita cakap dia pasal bab rumah tadi pun, siapa yang tentukan turun naik harga besi, harga simen? Kan harga banyak, bukan dia kadang bukan faktor pasaran, benda-benda kata-kata ni perlu dipecahkan lah, perlu diolah kembali. Baik, Dr. Mustazah, dalam konteks ini juga kita harus lihat bagaimana kita sedang bergerak untuk memastikan dasar fiskal kita. Kita sudah melakukan effort itu, sudah ada. Dasar monetary kita juga harus jelas. Dua perkara ini harus seimbang juga, memastikan supaya nilai mata wang kita berada pada keadaan yang lebih stabil, bergerak ke terhadapan. Dua perkara ini bagaimana doktor melihat strategi kita ke arah itu sudah berada pada landasan tepat dan diikuti pelaksanaannya? Okey. Kalau kita lihat sebelum ni kita lebih kepada belanjawan. Belanjawan itu dasar fiskal lah. Maksudnya bagaimana kita nak berbelanja dan bagaimana kita nak berbelanja itu daripada hasil yang kita kutip. Okey, yang itu kalau kita lihat itu dapat dijana dari segi ekonominya dalam pasaran barang, kita panggil good market. Tetapi bila kita bincangkan pasaran wang, okey, iaitu pasaran money market, kita tahu dasar kewangan adalah sangat penting. Okey, cuma saya terdetik, banyak kali saya cuba tanya, kalau kita naikkan OPR, kalau kita naikkan OPR, kita dapat menarik
faktor yang ketiga tadi, pelabur-pelabur asing datang ke sini dan juga membeli aset-aset kewangan kita di sini sebab dia memberi pulangan yang relatifnya menguntungkan. Tetapi apabila kita meningkatkan OPR itu, dia kena kepada orang yang buat pinjaman, dia akan stop untuk buat pinjaman. Kerana bagi dia kalau bila buat pinjaman kena kadar bunga yang tinggi. Betul. Tetapi dia terkena juga kepada orang yang telah buat pinjaman. Maksud saya di sini ialah kalau OPR itu dinaikkan hanya kena kepada orang yang akan buat pinjaman dan tidak memberi kesan kepada orang yang telah buat pinjaman, jadi rakyat tidak terkesan. Jadi apa yang ingin saya nyatakan di sini ialah bank negara, ahli-ahli akademik banyak mempunyai idea-idea yang mana boleh fikirkan apakah inovasi-inovasi kewangan yang kita jangkakan boleh kita fikir luar daripada kotak. Okey, apa maksud saya di sini ialah teringat tak masa PKP hari itu? Kita pun tak terfikir adanya moratorium pinjaman yang saya rasa ramai rasa macam dapat bonus, tak perlu bayar dan sebagainya. Sebenarnya yang rasa macam dapat bonus itu sebab dia tak terkesan, sebab dia ada gaji tetap dan sebagainya. Tetapi dengan ada moratorium itu sebenarnya memberi peluang kepada orang yang terkesan. Disebabkan PKP tidak ada pekerjaan, tidak ada pendapatan, akhirnya mereka dapat menangguhkan pembayaran moratorium itu untuk pinjaman itu pada masa yang akan datang. Itu satu idea yang baik. Sebenarnya banyak ramai yang kita menyelamatkan manusia yang terkesan pada waktu itu. Jadi apa yang saya nampak di sini ialah kita kena fikir luar daripada kotak. Dinamiknya ekonomi ini memerlukan dasar yang juga dinamik. Seperti Dini katakan tadi, dasar kewangan dan dasar fiskal yang kita biasa buat setiap tahun pada hujung tahun, bulan 9 kita bentangkan. Skripnya kita lebih kurang sama saja. Ya. Tetapi apabila kerajaan mengenal pasti bahawa subsidi yang kita tanggung adalah besar. Pencen untuk kaki tangan kerajaan juga besar. Hasil yang kita dapat ialah begini, JST-nya dan sebagainya. Jadi mereka kena fikir apa yang macam mana mereka nak mengatasi masalah-masalah itu. Contoh, tadi Dini ada cakap tingkah laku pengguna. Betul. Saya cakap terus terang akan berubah selewat-lewat ujung tahun ini kerana apabila subsidi bersasar itu dijalankan, orang dah tak tengok kereta-kereta petrol dah. Semua akan pandang kepada kereta pengganti pada petrol. Contohnya, jenama yang kita selalu sebut. Okey. Jadi itu semua antara benda-benda yang akan berubah yang mana insya-Allah kita cuba buat untuk selamatkan negara kita daripada masalah ekonomi. Okey. Baik, selain pada konteks itu juga saya nak melihat bagaimana isu ini mendepani tentang bagaimana external factor. Okey. Domestic factor kita sudah bercakap bagaimana itu harus untuk kita selesaikan. External factor tidak boleh untuk kita ketepikan. Kerana kita bercakap soal pasaran, apatah lagi kewangan. Melihat kepada trend semasa dengan Amerika Syarikat, masih lagi meskipun sudah ada gambaran itu, tetapi seperti tahun lepas dikabarkan gambarannya positif tetapi masih lagi tidak. Begitu juga di China, pada awal 2023 dilihat positif. Tapi bila sampai ke pertengahan dan ke hujung, tidak seperti itu juga. 2024 apatah lagi. Gambaran-gambaran ini harus untuk kita bersedia berhadapan dengan perkara ini. Untuk berhadapan dengan perkara ini dan kita belajar daripada pengalaman sebelum ini, bagaimana di peringkat kita, khususnya di peringkat BNM, barangkali yang melakukan dasar monetari kita, pelabur-pelabur, Kementerian Kewangan, untuk mencari dapatan awal, persediaan awal menghadapi dua faktor-faktor asas di peringkat luar ini. Dato' Amir. Okey, baik. Dua yang key sebelum US is China lah. China yang akan terus nampak ekonomi dia dulu 5% sekarang 4.5%. Okey, saya pernah fikir agak pasal US ni. Ya, US kata dia akan kemungkinan dia kata turun. Kita fikir dia tak akan turun lah tahun ni. Dia tak akan sampailah sasaran 2%. Ya, apa yang kita perlu buat? Kan? Adakah dia apa yang berlaku sekarang adalah ekonomi Amerika Syarikat masih bagus, masih sebagainya, tetapi negara-negara lain, ya, sampai bila negara lain seperti UK, Germany, Japan, semua dah masuk zaman kemelesetan. Technically dua kuartal kan. Macam apa persediaan kita untuk menghadapinya? Adakah perlunya bila dia akan berterusan, dia menyebabkan dari segi ekspor kita makin menurun lah sebab permintaan makin mahal, cost of fund makin tinggi. Betul. Orang tak beli barang daripada kita. Even microchips pun orang tak beli. Kan? Tapi apa kita punya preparation kita
Bagaimana dari aspek belan negara? Adakah kita perlu mengekalkan pada 3% ataupun kita menurunkan OPR pada 2.5% semata-mata untuk ekonomi domestik kita menjadi peneraju kepada target kita 4.5 hingga 5.5% yang disasarkan oleh kerajaan untuk tahun ini dah. Adakah kita perlu melihat, adakah kita perlu, kalau kita nampak ekonomi domestik itu perlu dibantu. Macam Dr. Mus kata, mungkin kita perlu melihat dari aspek tambahan suntikan tunai seperti moratorium dan sebagainya. Itu adalah additional cash in the pocket untuk orang, bukan semua orang dapat. Tapi kali ini janganlah bagi semua macam itu. Moratorium bersasar lah. Dia benda-benda macam ni yang kita mungkin harus lihat. Perlukah diturunkan sampai, memang dia akan, mungkin orang kata akan menurunkan nilai ringgit. Tetapi kalau kita naik OPR pun, ringgit pun tak naik juga. Sebab faktor itu bukan dalam kawalan kita. China, 12 tahun berturut-turut, our best trader. Dan ramai kalau kita tanya trader, ringgit ni dia bergerak dengan yuan. Sama. Kan? Jadi ini pun tahu kan, kalau cerita ringgit macam yuan jatuh, ringgit pun jatuh. Dia parallel. Kan, sebab dia punya track ni. Tapi itulah orang kata beza dengan Singapura macam lain kan. Tapi mungkin dari segi kita have to think out of the box sikit. Kan? Saya tak nak kata pegging. Kan? Tak nak kata pegging duit macam kita buat 3.8. Tetapi kalau suasana macam tu, kita have to start thinking. Adakah sudah terpaksa mengambil langkah itu? Katalah itu persoalan itu harus dilihat juga. Ada kalau kita dah cecah RM5, kalau dah cecah RM5 kan sebelum pertengahan tahun ini kan, kita perlu bertindak. Kita harus ada plan A, plan B, plan C. Gilingan Dr. Mustafa itu membawakan saya persoalan mengapa tidak itu langkahnya jika itulah terpaksa dilakukan. Barangkali kita harus perbincangkan selepas ini, dan saya nak melihat juga bagaimana sebenarnya strategi harus dimainkan juga. Malaysia tidak boleh bergerak seorangan. Apa yang kita haruskan lakukan dengan kerjasama strategi ekonomi yang kita ada untuk memastikan kita bersama-sama mencari solusi tentang perkara ini. Semuanya selepas ini dalam analisis. Gelingan daripada doktor tadi, Dr. Mustazah, apabila disebut tadi soal isu tambatan itu, yang saya percaya masyarakat juga barangkali memikirkan juga tentang perihal ini. Jika situasinya semakin membimbangkan, langkah ED, saya tanyakan terus, adakah itu terpaksa kita lakukan? Okey, terima kasih Dini. Dah seolah-olah saya ni Gubernur Bank Negara. Okey, ataupun MOF nak tambatkan atau tidak? Okey. Macam inilah. Senario yang berlaku pada 1998 dan juga senario yang berlaku pada masa kini adalah faktor-faktor yang berbeza. Betul. Bila faktor-faktor berbeza, risikonya adalah juga berbeza. Setuju. Saya cerita pasal 1998. Bila kita tambatkan mata wang itu, bermaksud duit kita sebenarnya rendah tetapi kita tambat pada nilai yang tinggi. Spekulator melihat, wah ini peluang dia nak buat duit. Jadi secara tidak langsung ini sebenarnya akan menyebabkan banyak aliran modal keluar dan akhirnya kerajaan terpaksa mengarahkan bahawa berhentikan pengaliran modal ini, kawal, dan mata wang kita pun daripada 1,500 dah jadi 100 dan sebagainya. Jadi itu antara risiko yang perlu mereka kawal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya Gubernur Bank Negara, kalaulah, ini mimpi saja. Dasar kewangan yang seperti Dr. Aimi katakan akan menjadi kurang berkesan. Bila kurang berkesan, ini bermakna kita nak menyelamatkan ekonomi kalau sekiranya masalah, susah. Okey, untuk pengetahuan semua, mungkin ramai tak tahu. Dasar kewangan bukannya sekadar OPR sahaja. Betul. Dia ada banyak lagi tools ataupun alat. Jual beli bond, nisbah reserve dan sebagainya, pujuk dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya tujuan untuk dasar kewangan itu supaya ekonomi berada dalam keadaan yang selesa dan juga tidak panik kewangan. Growing. Itu yang kita risau. Okey. Kalau dasar kewangan itu tak berkesan, apa dasar yang kita boleh buat selain daripada dasar kewangan untuk pasaran wang? Kalau pasaran barang, kita ada banyak tools. Betul. Dasar fiskal ada, subsidi ada, cukai ada dan sebagainya. Banyak lagi, penjimatan ada. Jadi kalau matinya dasar kewangan itu ibu kepada dasar. Saya rasa berbahaya. Itu yang puncanya antara sebab mereka tidak rekomenkan tambat mata wang. Okey.
Keputusan itu, saya faham bagaimana idea itu bergerak dan perlu untuk difahami juga ia bukan semata-mata senang-senang sebab tabat sajalah kan. Ini merupakan satu proses yang harus dilihat kesan jangka akhir. Dan salah satu perkara perlu dilihat juga Dr. Aimi, kita sudah pun merangka banyak plan ekonomi semasa daripada kerangka ekonomi madaninya, plan tenaganya, plan perindustriannya yang akan digerakkan sepatutnya pada tahun ini. Tiga perkara ini adalah untuk kita meningkatkan anjakan ekonomi kita. Tetapi berdepan dengan isu ringgit ini, bagaimana kita mahu memastikan supaya kerangka-kerangka ekonomi kita yang telah kita rangka tersebut boleh digerakkan pada tahun ini dan mengikut track yang sepatutnya. Dr. Amir, ringkas saja dalam konteks ini. Satu soalan yang padat sebenarnya. Sebab kalau kita tengok umpama badan, ringgit itu umpama darah. Macam mana kalau kita bergerak, kalau darah itu tidak sihat. Kan? Jadi kita harus, adakah kita perlu mencari obat untuk membantu darah kita atau ringgit itu kembali mengalir ke seluruh badan, ataupun kita perlu membuat aktiviti pada tubuh badan kita kepada mengikut kerangka-kerangka itu yang kita buat supaya darah itu kembali aktif. Itu analogi saya lah. Jadi mungkin mudah faham dari segi itu kan. Jadi apa yang berlaku anjakan ini sebenarnya satu benda yang kita tak boleh elak. Kan dunia ni berubah cukup cepat. Dalam dimensi teknologi sekarang ni kita tak boleh lagi menggunakan mungkin kita belajar daripada apa yang berlaku pada tahun 1998 dan sebagainya. Kalau tambatan ringgit sebenarnya kita harus cari obat. Cara cari obat macam mana kita nak stop ni supaya kita boleh going forward. Adakah kita perlu menambah ringgit? Memang ada faktor-faktornya, memang ada risiko-risikonya, dia berubah dan sebagainya. Ataupun kita perlu melihat faktor yang awal lagi, bagaimana kita menurunkan cost of fund ataupun OPR itu sendiri semata-mata supaya ekonomi domestik itu yang kita percaya boleh terus menjana ekonomi negara daripada kita terlalu bergantung kepada ekonomi luar, ekspor kita cakap tadi makin turun surplus dan makin kurang. Kita tak mahu satu hari kita dah mencatatkan tak sahaja 33 bulan straight kita memang ada lebihan dagangan. Kita tak nak itu terhenti. Dan saya katakan tadi, kalau satu benda yang kita tak boleh kawal adalah tindakan Amerika Syarikat ini. Katalah sampai tahun ni pun, hujung tahun ni pun, dia takkan turun kadar interest. Kalau turun dah pun, kalau ikut trader dia kata akan turun sampai 1%. Tapi kalau dia turun pun 0.25%, 1%, tak banyak beza. Tetap lebih daripada 3.0 OPR kita. Dia turun 1% masih dia 4.25. Duit tak bergerak banyak. Jadi secara logik akal yang kita harus berfikir dan bersedia. Kita kena ada plan sendiri. Dan plan tu harus di luar kotak lah. Dia tak boleh terlalu bergantung pada situasi sekarang. Ringkas mungkin 30 saat saja saya ada masa, Dr. Mustazah. Saya harap darah yang nak digerakkan itu ada pembantunya. Di tangan swasta dan kerajaan. Mereka perlu bekerja cekap dan pantas untuk membantu ekonomi bergerak dengan lebih cepat seperti mana Dini katakan 3 dasar itu. Jadi saya harap model upah progresif berjaya, sistem saraan baru untuk kaki tangan kerajaan juga berjaya. Bukan seperti mana yang ada sekarang, orang yang bekerja kuat dapat imbuhan yang sepatutnya. Okey, baik. Ini perbincangan kita saya kira tidak cukup pastinya kerana isu ringgit ini satu isu yang terlalu besar untuk kita berbincangkan dalam 1 jam. Tetapi saya kira harap-harapnya dapat difahami secara jelas dan secara asas bagaimana nilai ringgit itu boleh mempengaruhi keadaan ekonomi semasa walaupun berdepan dengan faktor dalaman dan juga luaran. Terima kasih kepada Dr. Mustazah Mansor dan juga Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi atas perkongsian ini. Dan saya berikan pandangan juga kepada anda semua supaya anda membuat penilaian secara lebih mendalam tentang perihal isu ringgit ini kerana ia terkait tentang banyak perihal dan juga perkara. Tapi lebih pentingnya adalah janganlah mempolitikkan tentang perkara-perkara perihal soal ekonomi juga keuangan kerana akhirnya mempolitikkan perkara-perkara sebegini akan menyebabkan keadaan ketidakdamaian dalam kalangan masyarakat. Saya Dina Syah Salim. Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia.